أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta mereka yang berjihad di jalan Allah hanya saja mengharapkan rahmat dan pertemuan dengan Allah di hari akhirat nanti, dan dialah Tuhan Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kehadrat Allah dipanjangkan umur dalam keadaan kita dikekalkan dengan suatu nikmat, tidak lain tidak bukan an'amana bi ni'matil Islam, dengan nikmat Islam yang berada di dalam kehidupan kita, maka kita berada dalam suatu cahaya kebenaran, dan kita harap biarlah berkekalan sehingga bercerai nyawa daripada badan. Mudah-mudahan kita beroleh syurga kekal di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang kita nak baca pada tengah hari ini sebagai motivasi untuk kita semua, hadis pilihan daripada seorang sahabat Nabi, an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: mathali wa mathalukum kamathali rajul aw qada nara faja'ala al-janadib wal firash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar wa antum tuflituna min yadayya, atau kama qala, rawahu Muslim. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kata Rasulullah, perumpamaan aku dengan manusia yang lain dengan kamu yang Nabi maksudkan itu seumpama seorang lelaki yang duduk sebelah dengan unggunan api. Nabi kata perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seorang lelaki. Nabi kata aku dengan kamu, wahai sahabat, macamlah seorang lelaki yang duduk di sebelah dengan unggunan api. Kemudian maka banyaklah, kata Nabi, belalang, rama-rama. Kalau kita kata macam kelkatu yang selalu datang, dia ada musim dia, season dia. Dia datang bila lampu Kalimantan, musim dia, banyaklah kelkatu. Ada orang buat macam-macam lah petua nak bagi hilang
Yang senang padam lampu, dia hilanglah, itu lang senang. Tapi kalau dah padam lampu, payahlah nak makan, payah. Kemudian nak tengok TV ke apa benda, dia dah padam lampu, masuk bilik, tarik selimut, habislah cerita. Itu memang dah tak ada kelekatu. Kita pula jadi kelekatu dalam kelambu pula. Jadi bila mana kelekatu tadi seumpama gitu, ataupun rama-rama, ataupun belalang, ataupun binatang yang bersayap terbang. Lalu ketika itu bila mana unggunan api, bahang api tadi dia macam menyambar, jatuhlah belalang, jatuhlah rama-rama, binatang yang terbang tadi bila mana dia lalu di atas unggunan api itu. Dan Nabi kata tadi, aku ni dengan kamu seumpama seorang lelaki yang berada di unggunan api di sebelah, menghalau daripada binatang-binatang tadi terbang di atas unggunan api. Itu yang Nabi maksudkan. Aku tu macam lelaki yang berada di sebelah unggunan api, yang berusaha supaya ni binatang syuh, kita kata gitulah, halau yang terbang jangan jatuh di dalam unggunan api. Mungkin kita dah boleh tangkap dah boleh nampak dah apa yang dimaksudkan dalam hadis ni. Baik, kemudian lalu orang itu, kata Rasulullah, berusaha sekuat tenaga untuk menghalang binatang-binatang tadi supaya jangan sampai jatuh ke dalamnya, iaitu jatuh ke dalam unggunan api. Itu yang Nabi maksudkan. Usaha itu orang yang berada di sebelah unggunan api. Itulah ibaratnya. Kalau nak kata Nabi ni siapa dia? Lalu kata Nabi, aku iaitu Rasulullah SAW berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Ini jelas lah, ni clear. Nabi kata akulah. Yang dimaksudkan orang yang di sebelah unggunan api itu yang halau belalang, rama-rama binatang daripada jatuh masuk ke dalam unggunan api, akulah orangnya tadi. Maka aku memegang simpulan kain manusia, simpulan kain kamu, kata Rasulullah, supaya apa dia? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam api neraka. Unggunan api itu unggunan api dunia. Yang unggunan api yang disebut Nabi ni kawah api neraka. Macam mana nak membayangkan kawah api neraka? Dia bukan ada tepi. Yang kata kawah api neraka ni, tuan-puan sekalian, dia tak ada tepi. Luah dia tu saya bayangkan besar mana. Adakah besar laut, lautan Hindi? Yang tu kecil. Yang kata akhirat ni jangan kita bayangkan macam besar glob dunia, bumi bulat. Jangan kita bayangkan akhirat ni macam dunia besar. Tak. Planet bumi pun bukan yang paling besar. Zuhal ke Marikh yang paling besar, yang paling jauh Pluto kecil. Jadi kalau kata bumi planet kecil, sebab itu disebut alam Bima Sakti, cakrawala, bintang, bulan, matahari dan seumpama dengannya, ruang angkasa. Yang kapal terbang tu berapa ribu kaki daripada paras laut? 40,000, 30,000, ada yang bawah lagi, yang paling atas lagi 40 ke 45,000 kot, daripada paras laut. Terbangnya aircraft flight, tak boleh naik atas lagi, dan tidak tak ada oksigen dan sebagainya, tak ada graviti. Nak membayangkan macam mana luahnya neraka Allah. Dan begitu juga syurga. Syurga besok kita, macam mana ustaz daripada satu tempat nak ke satu tempat nanti? Jawabnya, kenderaan di dalam syurga, tuan-tuan puan sekalian, ialah kenderaan kita buraq. Buraq, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Buraq binatang yang Nabi describe, Nabi sebut ciri buraq binatang dia white color, putih abyad. Tawilun fawqa al-himar, dia tinggi sikit daripada himar, keldai, wadunal baghl, dan rendah sikit daripada biral, binatang kacukan kuda dengan keldai ni baral biral. Selangkah buraq melangkah, ni kata Nabi, yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Selangkah buraq melangkah, tuan-tuan, sejauh mata memandang.
Ini binatang yang kita akan naik besok di dalam syurga. Itu kenderaan. Hak kereta apa ni tak ada tuan-tuan. BMW 7 Series di ultimate, ya, di kemuncak alam permotoran ni BMW lah kita kata. BMW banyak makan wang. Itu orang kata macam tu lebih kurang. Sekali servis tu saya ceritalah, siapa yang pakai BM tahulah. Oleh kita 200 100 lebih Proton, Myvi, lantak kalau BM tak ada 7-800 tuan-tuan. Jangan. Itu kira normal service, bukan major service. Kalau tak ada 1000 dalam poket sekali hantar servis tuan-tuan, tak usah pakai BM lah. Tak ada kenderaan yang mewah di dalam syurga melainkan burak. Istimewanya kita. Itulah kenderaan yang kita nampak jauhnya dia boleh pergi selangkah sejauh mata memandang. Bayangkan saiz jannah syurga Allah besar mana tak terbayang tuan-tuan. Yang tak bertepi, yang kita nak duduk, inilah tempat selama-lamanya abadan abada, yang tak akan habis, tak ada full stop. Maksud dia sampai bila-bila itulah tempat. Kalau dah masuk syurga tak akan neraka dah. Kebiasaan kita memanglah dalam hadis menyebut, ya, yang dijamin masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab 10 orang sahabat Nabi. Kemudian ada yang lain, ada yang 70,000 daripada kalangan umat aku. Yang lain kebanyakannya akan diseksa dahulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nak jejak kaki kita tuan-tuan ke syurga Allah, maka neraka dulu kita semua. Allahu Akbar. Ni hadis motivasi untuk kita renung mengapa manusia ramai memilih jalan ke neraka. Mengapa? Persoalan mengapa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadis sahih. Barang siapa yang pergi menjalani satu jalan menuntut ilmu, kata Nabi, lalu Allah permudahkan bagi dia untuk jalan dia menuju ke jannah syurga. Ini satu jalan yang kita hadir ni tengah hari ni tuan-tuan. Yang makan pun tak, yang tangguhkan makan, ya, kejap lagi lah lepas habis kuliah ni, ataupun memang dia rehat ni, dia tak ada rasa nak makan. Lepas balik nanti baru nak makan, balik kerja. Dia boleh habis di tengah ni, di tengah waktu rehat ni, lunch hour 1-2 ni, untuk bersama majlis ilmu dan solat zuhur bil jamaah, secara berjamaah. Allah, jalan kita ni tuan-tuan, jalan ke syurga, jalan jannah, jalan ke syurga, dan banyak lagi jalan yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala untuk kita masuk ke dalam syurga setiap hari, setiap hari. Tu yang kata modal kita ni, modal yang kita ada pada diri kita, nyawa, kenderaan, kesihatan. Kita minta pada Allah, aku ni sihat badan. Sihat badan mudah kita nak buat amalan-amalan yang soleh. Kalau ada harta, tambah lagi. Itu ekstra, bonus untuk kita tuan-tuan. Tabung surau, tabung wakaf, tabung infak, dan sebahagian daripadanya niat zakat fisabilillah. Jadi bila Nabi sebut tadi, aku ni seumpama begitu, ya, pegang simpulan yang cukup kuat bagi umat aku, tak mau lepas. Tapi malangnya dalam hadis ni menyebut ramai, kata Rasulullah SAW, ingin melepaskan simpulan yang disebutkan tadi, daripada pegangan aku. Seolah-olahnya mereka tak mau. Nabi ajak semayang, dia pun tak mau semayang. Nabi ajak apa lagi? Melakukan amalan-amalan soleh sebanyak-banyak setiap hari, Quran dan seumpama dengannya. Kita tengok tuan-tuan, Yasin kita baca 83 ayat, surah yang ke-36. Bacaan yang tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat.
Biasa berapa minit agak-agak kita boleh habis 83 ayat. Saya banyak dah tanya jemaah, ada yang bagi yang tidaklah, yang dah tidaklah orang kata terlalu lambat sangat. Tapi kebiasaan kalau kita dah biasa baca 83 ayat ni tuan-tuan, tempoh masa dia 10 minit je. Ada yang kata 15 minit, ada yang jawab 20 minit. Itu kira lama juga 20 minit. Kebiasaan kalau dah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tak laju sangat, tak cepat sangat. Berapa minit? 10 minit je. 10 minit. Baik, kita baca selepas subuh tiap-tiap hari. Amalkan tuan-tuan. Buat pendinding diri, murah rezeki, senang nak mati. Itu Yasin. Sebelum tidur, before sleep. Surah yang kita baca, yang pertama surah Al-Mulk, surah kerajaan. Surah yang keberapa? 67. Cari surah yang ke-67. Berapa ayat? 30 ayat. Agak-agak berapa minit tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 30 ayat. Berapa minit tuan-tuan? 4 minit aja. Ada yang jawab 5-6 minit. Dia kata 4 minit aja. Ada 3 minit pun ada. Itu dia dah biasa baca. 3 hingga 4 minit yang dah biasa sebelum tidur tiap-tiap malam. Ini ada hadis yang sahih. Untuk mengelak, menjauhkan daripada seksaan kubur, tuan-tuan, jangan lupa sebelum tidur. Surah Al-Mulk 30 ayat. 4 minit aja tuan-tuan nak baca. Allah, hak kerja yang kita lara ni, kita boleh tahulah banyak mana masa yang lara, yang sia-sia. Nyembang, mengetih, mengopi. Ada kita sembang 5 minit. Mana mau 5 minit. Hak yang mamak yang nak buat roti telur tu pun makan masa juga. Dia tarik warna, roti tampal warna. Sekarang ni sedang top roti sarang burung. La ilaha illallah. Macam-macam label je nama. Di Kedah, di Sungai Petani, betul-betul macam sarang burung, macam-macam lah. Tapi bukan taik burung semua dalam tu dah. Dia ada tak apa benda. Saya pun tak pernah rasa lagi roti sarang burung. Kata sedap lah. Telur dia macam-macam. Ada di belah Selangor, Kelang ke mana. Pun ada juga roti sarang burung. Nak buat roti sarang burung pun berapa minit dah. Takkan kita lepas makan mengetih, dah ada kawan, nyembang dulu. Tu 4 minit surah Al-Mulk. Baik, ada lagi yang disebut dalam hadis sebelum tidur, surah Sajadah 30 ayat. Baca 30 ayat surah Sajadah. Berapa minit surah Sajadah? Sama juga 4 minit. 4 minit juga 30 ayat. Macam surah Al-Mulk. Satu lagi kalau boleh buat 3. Surah Al-Mulk, surah Sajadah, yang ketiga surah Al-Waqi'ah. Surah yang ke-56. Berapa ayat? 96 ayat. Dia panjang lagi daripada Yasin, tapi ayat dia pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. 96 ayat. Berapa minit tuan-tuan? Ada yang jawab 10 minit. Saya kata panjang tu, apa dia lama 10 minit. 96 ayat biasa baca dah, kita boleh dapat hanya tempoh 7 minit je tuan-tuan. 7 minit aja habis surah Waqi'ah. 4 minit surah Al-Mulk, 4 minit surah Sajadah. 8 campur dengan 7, berapa? Baru 15 minit tuan-tuan. Sebelum tidur berapa jam? 1/3 daripada 24 jam 8 kali 3 24. 8 jam, 1/3 daripada satu hari kita biasa habis dengan tidur. 10, 11, 12 kira sampai pukul 5 bangun nak subuh. 8 jam sehari kita tidur. Itu yang rasmi. Yang tak rasmi itu saya ceritalah. Ya, tengah ceramah tidur. Yang tu tuan-tuan, tu tak rasmi lah. Itu tak rasmi. Yang dalam jabat pun kadang-kadang kejap
Padahal baru sampai ke 8.30. Mana taknya lantak sampai 4 bungkus nasi lemak. Nasi lemak kan ngantuk santan. Tidur sekejap dekat ofis. Tidur tak rasmi tu saja. Yang rasmi 8 jam. Kalaulah umur 60 tahun, 1/3 daripada 60 berapa? 20 tahun. Bermakna kita tidur, kalau umur 60 tahun, umur kita yang kita buang tidur saja, bukanlah buang, maksud dia yang kita tak tumpu pada amalan ibadat, 20 tahun, baki tinggal 40 tahun. Tolak akil balik sebelum 15 tahun. 15 tahun sebelum akil balik, itu kira main-main tu. Kira 15 tahun tu kira tak ada benda lah. Bukan mukallaf lah kita kata. Sebelum akil balik. 15 campur 20. 35 tahun. Kita buang habis gitu je. Ni, tinggal berapa baki? Hanya tinggal 25 tahun. Itu pun agak-agak 25 tahun tu solid. Daripada akil balik kita terus mayang tak pernah tinggal. Ya, yang apa dia musliman, perempuan yang tutup aurat. Akil balik terus tutup aurat. Masa zaman tu, zaman 60-an, yang hidup lama, dah penjen lah kot kalau ada ni. Zaman 70-an, zaman Pop Yeye. Tu saat tu, kita tengok El Suraya kumpulan pun tak bertudung. Nyanyi lagu Selimut Putih tu. Kan? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Hak menyanyi tu tak bertudung tu. Suraya Indonesia. Itulah ceritanya. Tolak kedebuk-kedebuk hak jahiliah. Agak-agak berapa tahun yang betul-betul yang kita tumpu betul-betul soal ibadah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Umur itu adalah amalan hidup kamu. Amalan hidup itulah sebenar-benar kehidupan kamu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Maknanya umur dengan amalan itulah sebenar-benarnya our life, kehidupan kita tuan-tuan. Berapa tahun yang kita kata buat ibadat yang sungguh-sungguh. Kalau kita kata itu sebagai modal kita nak masuk syurga, tiket kita nak masuk syurga tuan-tuan, memang tak harap. Tak harap tuan-tuan. Yang boleh masuk syurga ni lebihnya, banyaknya sebab apa dia? Sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tu kata ulama. Disebabkan rahmat Allah yang banyak berat, pemberat kita nak masuk syurga disebabkan rahmat daripada Allah. Kalau nak harap amalan Allah, setara Imam Syafi'i, yang sehari boleh 2 kali khatam Quran. Imam Syafi'i sekali khatam boleh habis 323,760 huruf. 300,000 sekali khatam. 2 times, 2 kali dia boleh khatam, double. Makna 300,000 kali 2 dah berapa? Dah lebih daripada 600,000 huruf. Kulun harfil hasanati 10. Pahala, ajrun, ganjaran 1 huruf, kata Nabi, 10 ganjaran pahala. Jadi kalaulah kata 600,000 huruf kalilah 10, berapa juta pahala bacaan one day. Itu sehari tuan-tuan, bukan kata setahun. Sehari Imam Syafi'i. Baik, yang kedua, waktu Imam Syafi'i meninggal dunia, orang ramai hantar jenazah nak ke kubur. Semayang jenazah ramai. Lalu ketika itu diusung jenazah, ada satu orang perempuan tahan. Dia tahan, minta supaya yang mengusung tu masukkan jenazah ke dalam rumah dia. Pun heran, siapa pula orang perempuan ni, hebat ni. Dan bila mana letakkan jenazah, lalu perempuan tadi pun solat jenazah ke atas jenazah Imam Syafi'i. Lagi terpinga-pinga. Siapa dia? Hebat ni. Solat jenazah pula pada Imam Syafi'i. Selesai habis solat jenazah atas Imam Syafi'i tadi, jenazah. Lalu mereka tanya, siapa dia? Lalu dia pun jawab, aku ni adalah Sayyidah Nafisah. Siapa Sayyidah Nafisah? Aku adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang solat jenazah Imam Syafi'i tadi adalah keturunan Nabi, seorang perempuan. Siapa lagi dia ni? Dia pun kata, aku adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni memang ramai guru, banyak guru.
Dan salah seorang guru dia ni Sayyidah Nafisah, keturunan Nabi. Lalu dia pun kata, aku ni tahu anak murid aku macam mana amalan dia. Imam Syafi'i ni tak pernah dalam keadaan dia tidak berwuduk. Allah, tuan-tuan, yang kata Imam Syafi'i ni bukan imam semasjid, bukan imam masjid, bukan imam surau. Fuqaha 7 tahun hafal Quran, bukan sekadar khatam, dia hafal Quran 7 tahun. 10 tahun dia boleh khatam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh guru di Imam Malik. Dia ada guru di Imam Malik, Imam Waqi'. Dalam kitab Al-Muwatta ada berapa banyak hadis? Ada 5,000 hadis. Dia dah hafal usia 10 tahun, tuan-tuan. 10 tahun anak kita. Berapa umur dia? 10 tahun. Darjah berapa? Darjah 4. 10 tahun dia dah hafal 5,000 hadis tak kurang. 15 tahun sudah boleh mengeluarkan fatwa di Masjidil Haram. Kita baru 10 orang guru mengaji usrah, kemudian dah boleh menepis fatwa. Dah boleh lawan dah tok-tok guru yang hebat. Ada juga kadang tak mengaji pun usrah gitu je. Cik dah pandai. Fatwa ni tak betul, fatwa ni tak betul, macam-macam ni yang kata Imam Syafi'i ni. Kan? Ada orang tanya macam mana sembahyang pakai pelitup muka mas. Kalau ikut hukum dia tidak haram, cuma ulama menyatakan hukum makruh. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Makruh kalau kita sekiranya pakai pelitup muka. Tak habis lagi, jangan ambil sekerat je. Jenuh pula nanti Ustaz Alim dia kata dah ada lagi. Nak ceritanya ya, pelitup muka ni makruh kalau kita semayang, sebab hujah Imam Syafi'i mengganggu bacaan. Nafas itu bukan satu isu. Jangan sebab payah Ustaz nak semayang, lepas dia tak cukup nafas, semput. Itu bukan isu. Isunya sebab kelancaran. Bila kita pakai pelitup tu dia tak jelas, kurang dengar. Tapi kalau sekiranya ditutup pelitup muka emas, ada sebab. Kenapa? Debu habuk yang boleh menjejaskan kesihatan, ataupun dengan sebab COVID yang mana kita disuruh. Yang cakap ni pun tak pakai juga kan. Nak cerita macam mana? Sebab kita nak cakap ni kan payah juga. Kalau tu tak boleh nak keluar suara. Jadi kalau sekiranya disebabkan takut khawatir kita nak protect daripada jangkitan COVID, maka ini kata ulama adalah diharuskan. Dia bukan haram. Kalau pakai tak jadi haram, cuma makruh. Makruh ni benda benci. Jadi rasa-rasa macam mana? Kalau tuan-tuan rasa boleh rasa selamat waktu semayang tak pakai pelitup, yang tu terpulang. Tapi kalau kita rasa aku nak tutup ni sebab aku mungkin ada orang kata potensi, sebab mungkin kita ada kencing manis, kita ada macam-macam penyakit yang agak ni lah, yang boleh berjangkit dan sebagainya. So elok kita tutup dan tidak menjadi masalah. Dia hilang jadi hukum makruh, maknanya jadi harus. Dia tidak jadi sunat, dia jadi harus, boleh tutup. Jadi ini antara fatwa yang diperlukan kan pada zaman ini, bila mana tengok kepada hujah-hujah para alim ulama, para fuqaha. Kertinya apa tuan-tuan? Guru Imam Syafi'i tadi seorang perempuan. Jadi dia kata, sesungguhnya aku ni tengok Imam Syafi'i sentiasa dalam keadaan wuduk. Sentiasa dalam keadaan wuduk. Ada kalanya Imam Syafi'i ada wuduk, tapi dia dalam istilah tajdid. Apa maksud tajdid? Memperbaharui. Itu sunat. Kita dah ada wuduk dah di pejabat. Jadi kita bukan kentut pun. Kita kata mungkin lama sangat tadi aku solat duha pukul 11, tapi aku tak kentut lagi, tak batal. Cuma dia nak masuk sembahyang zuhur, dia ambil wuduk sekali lagi. Itu namanya tajdid. Sunat. Dapat pahala sunat lagi. Tapi kalau kentut, janganlah buat hal pula kan. Itu memang dah batal tuan-tuan. Jangan pergi terus sembahyang pula, tu bangang lama kan. Nak ceritanya, kita lihat tadi bagaimana orang yang macam ni, kata Imam Syafi'i, aku tidak layak untuk masuk syurga-Mu ya Allah. Setara Imam Syafi'i tuan-tuan macam tu punya amalan, aku tak layak untuk masuk syurga Allah. Jadi artinya hadis yang saya baca tadi riwayat Imam Muslim. Kenapa kita tidak mahu ambil jalan yang dah dibentangkan seluas-luasnya, iaitu jalan menuju ke syurga, road to paradise. Ni bukan road to Wembley. Ingat lagi Wembley stadium di London tu, itu bola. Ni road to paradise. Allah dah bentang dah macam-macam jalan tariq. Ada yang tadi majlis ilmu, ada kebajikan, buat baik, apa sahaja.
bagi nasihat, wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, sedekah, infak, wakaf, apa lagi? Baca Quran, apa lagi? Wirid, zikir. Tapi penyakit yang ada pada kita ni, jahil kita boleh ubat dengan tadi ilmu. Tapi kalau penyakit malas ni tuan-tuan tak ada penyakit. Nak zikir tadi pun malas. Sekurang-kurangnya sehari 100 kali istighfar. Sekurang-kurang 100 kali istighfar. Yang kedua, tahlil jangan kurang 300 kali. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 300 kali. Dan yang ketiga, jangan kurang 100 kali apa dia? Selawat ke atas Nabi. Buatlah tuan-tuan. Tak banyak mana. Hak tadi yang kata 3 surah kita boleh habis lebih kurang 15 minit sebelum tidur. Tidur 8 jam, takkan 15 minit demi nak menyelamatkan kita besok kubur, kemudian akhirat. Tapi kita kena istiqamah, kita kena konsisten. Tu kan banyak tu. Kalau boleh lagi ambil ayat Quran yang lain, baca sekurang-kurangnya. Kita target setahun sekali khatam, setahun sekali khatam. Itu lagi bagus. Kita target setahun sekali khatam. Kalau tidak pun tadi amalkan selepas daripada subuh baca Yasin 10 minit tuan-tuan. Sambil-sambil nak panahin cerita je Yasin wal Qur'an. Dah habis dah. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi mulku sampai 83 ayat. Allah sambil panahin cerita je. Cuma tadi kalau malas yang ni dia tak ada ubat. Penyakit malas tak ada ubat. Tapi kalau kita usaha, namanya mujahadah, bersungguh-sungguh ikhtiar kita. Oh Allah lihat tuan-tuan, dahlah kerja, dengan kerja lagi kemudian kita dapat lagi santapan rohani pada tengah hari. Ni motivasi ni. Tak ada yang kosong ni yang kita datang tengah hari ni tuan-tuan. Bahkan barangkali mungkin pahala lagi banyak daripada waktu kita kerja di pejabat tadi. Mungkin di pejabat kita banyak menyembang ke apa ke, datang tengah hari ni ke surau sekejap, dengar pula celoteh Ustaz Alim Din, dengar pompang kan, cerita neraka, syurga neraka. Tak ada benda lain ke Ustaz? Iyalah, nak cerita apa lagi Ustaz? Inilah akhirat ya, cerita syurga neraka, cerita sedekah, cerita infak, solat, kemudian cerita baca Quran. Sebab ini tempatnya. Kalau nak di pejabat kita meeting, takkan nak cerita pasal Quran pula JKR. Nun buka surah Hud ayat tuan-tuan, jadi isu burung hud-hud pula nak sebutnya. Kan kita kerja takkan nak cerita kita hal lain, cerita macam mana kita nak market gitu gini. Tapi bila di surau, inilah tempat dia. Kita nak diperdengarkan rasa gerun hati kita, al khauf minal jalil. Inilah tempatnya di surau. Inilah tempatnya di masjid. Kenapa kita pergi Sogo tengah hari ni? Takkan tak jadilah tuan-tuan. Mana ada lagu dipasang kan, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Yang tu pun dia bukan kata nasyid sangat. Yang tu pun pengurusan Sogo tak berani nak pasang. Nak mati dah lah, tak berani. Tapi bila mana kita duduk di surau masjid, nampak diperingatkan tentang aksiru bil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhir atau kama qala. Hadis. Perbanyakkan kata Nabi ingat kepada mati, ingat mati. Di mana kita nak ingat mati? Ni masuk dalam kereta sekarang dah buka radio Sinar FM, kemudian dengan Hot FM, mari pula Era FM. Oh, dia dah jadi lain dah. Del tol pagahen del itu yang hak Hindustan, hak yang on the floor hak Jennifer Lopez, kemudian dengan Madonna, Sting Love You dengan Scorpion, mari pula dengan Chromox, Iron Maiden, The Deep Purple, macam-macam lagi, Loudness. Tuan-tuan yang lama kenal lah. Buka pula SYG pula, May Mus Abu Yu. Ni kita duduk di ni lah, kita diperdengarkan cerita tadi. Nampak hadis walaupun taklah panjang mana tuan-tuan, tapi dia touching, dia menyentuh ni. Nabi kata itulah aku, ibarat aku yang nak selamatkan kamu daripada kamu dihumbat masuk ke dalam api neraka. Tapi simpulan itu kata Nabi, kamu lepas, padahal aku pegang kuat-kuat.
Tapi kamu tak mau, kamu lepas. Aku suruh semayang, kamu bantah. Aku suruh mengaji Quran, kamu malas. Begitu juga majlis ilmu, begitu juga sedekah, begitu juga buat baik apa sahaja, amar ma'ruf nahi munkar. Susah. Inilah tuan-tuan Islam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak kita dimotivasikan dengan hadis yang saya baca tadi, mengapa manusia memilih jalan untuk masuk ke dalam neraka Allah, sedangkan usaha amalan untuk masuk ke dalam syurga itu sebenar-benarnya lebih banyak daripada jalan kita nak masuk ke dalam syurga. Seboleh-bolehnya Allah blok, tak mau hamba dia masuk ke dalam neraka. Allah sendiri tak mau kalau boleh hamba dia masuk ke dalam neraka. Begitu ihsannya Allah terhadap hamba dia. Tapi kitalah yang kadang-kadang fikir pendek, sebab dunia yang kita nampak, yang kita boleh pegang, yang kita boleh rasa, jadi tak fikir akhirat itu yang selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak tuan-tuan tengah hari ini kita dapatlah sebagai orang kata apa dia, bekalan untuk kita terus hidup yang masih lagi ada baki sisa umur ni pun kita tak banyak dah. 1442 Hijri dah masuk bulan Safar dah. Sekejap lagi dah bulan Rabiul Awal, Maulid Nabi. Tak lama lagi dah Rejab, Syaban, dah Ramadan. Pejam celik. Harap-harap Ramadan kali ni tak adalah PKP dah, kan? Jenuh kita tuan-tuan. Memang kita tak nak lah, tapi pun nak buat. Kita terpaksa akur. Mudah-mudahan doa-doa lah. Itu pun dah banyak dah orang mungut, termasuklah tokoh-tokoh agama, ilmuwan, ahli majlis fatwa, minta supaya kaji balik lah semayang solat yang ada penjarakan. Sebab fikir-fikir balik, tengoklah di Padang hari ni boleh bersentuh sana, bersentuh sini. Shopping kompleks tak ada penjarakan dah hari ni. Kedai-kedai mana ada penjarakan dah. Kita nampak kebanyakan tempat. Habis itu di masjid surau, sampai hari ni kanak-kanak tak boleh masuk masjid. Khawatir, takut dah berapa ni, takut sampai setahun ni anak-anak tak pergi surau masjid. Anak kita lah tuan-tuan, langsung dia pun tak kenal dah masjid. Nanti besok hidup ni setahun ni, bukan kata sebulan. Kita pun dah malas dah nak pergi masjid dah esok. Di rumah. Jumaat, di rumah boleh, darurat. Ya Allah, sedap aja darurat kata dia. Sebab ni jadi malas. Kita dah tak rasa dah nak duduk. Ni kalau boleh. Kalau boleh lah dalam masa yang terdekat kita harap fatwa kebangsaan adalah sesuatu yang baru nak diumumkan oleh Menteri Agama. Kita nak tidak ada lagi penjarakan waktu kita solat. Biarlah ada sawu sufufakum istau wa'tadilu. Istau wa'tadilu. Istaqim rahimakumullah. Pastikan saf lurus dan rapat-rapat. Yang ni yang kita nak. Jangan lurus je, kita nak balik rapat-rapatkan. Mudah-mudahan kita lebih rasa ukhuwah dan apa dia, erat hubungan di antara satu sama lain. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri, ni ada saya bawa risalah sumbangan dana wakaf untuk pembinaan bangunan tahfiz yang saya sedang rancang di Ipoh. Alhamdulillah setakat ni pun dah ada 43 pelajar yang saya ambil peratahfiz. Alhamdulillah, yang ni nak buat full time. Jadi tuan-tuan, memerlukan lebih kurang 700 ribu untuk bina bangunan sebanyak ataupun setinggi 2 tingkat di Ipoh Perak ni. Ada di belakang sana ada risalah ni. Kalau tuan-tuan tak ada cash ataupun nak bagi dalam bentuk yang banyak lah kot, kan, harap-harap dalam tabung ataupun di atas sejadah di belah kanan tu, nak tuan-tuan keluar tu tak ada duit RM1 lah harap-harapnya, kan. Biarlah duit merah lah, senang, hijau RM5 pun tak nak. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan pembinaan ini, tuan-tuan juga doakan mudah-mudahan berjaya dan jariah tuan-tuan wakaf ni kekal sampai mati. InsyaAllah saya doakan ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu lakat tahura. Semoga Allah beri ganjaran kepada apa yang tuan-tuan beri sumbangan pada tahfiz Al-Khalidiyah yang namanya Ma'had Tahfiz Al-Khalidiyah. Yang kedua, semoga Allah memberkati daripada sumbangan infak wakaf tuan-tuan pada tengah hari ini. Dan ketiga, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan membersihkan daripada kekotoran jiwa yang ada, insya-Allah. Itulah, amin amin amin. Mudah-mudahan jariah wakaf tuan-tuan apa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tabung ada dekat tempat muslimat dan atas jadah tu tuan-tuan boleh hulurkanlah berapa banyak yang tuan-tuan nak. Kalau tidak, boleh transfer account. Di sini pun ada apa dia, nombor account. Jadi boleh masukkan ke dalam nombor account tahfiz saya. InsyaAllah mudah-mudahan ada barakah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.